Selepas 6 hari pilihan raya umum ke-15 PRU15, akhirnya terjawab siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Presiden Pakatan Harapan PH dan Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim secara rasmi diumumkan sebagai Perdana Menteri selepas sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada jam 11 pagi semalam. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara selepas memperhalusi titah pandangan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu selaras dengan kuasa baginda yang diperuntukkan di bawah Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri diadakan pada jam 5 petang semalam di Istana Negara. Dengan pelantikan tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim kini menerajui Malaysia untuk tempoh 5 tahun akan datang. Diharapkan dengan mandat rakyat yang diperolehi dapat mewujudkan kerajaan yang benar-benar stabil melalui pelantikan jemaah menteri yang berwibawa. Ini bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan memulihkan kembali ekonomi dan perpaduan rakyat Malaysia. Ini bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan memulihkan kembali ekonomi dan perpaduan rakyat Malaysia. Assalamualaikum Malaysia. Itulah sedikit perkongsian pada pagi ini. Pastinya anda semua sudah pun tahu tentang siapa merupakan Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ucapan setinggi-tinggi tahniah. Seperti mana yang dapat saksikan sedikit pengenalan awal mukadimah kita pada hari ini. Saya bersama dengan Daya Bakar. Ini sebenarnya kali pertama kami bergandingan. Dan tentunya untuk semua rakyat Malaysia, hari ini adalah hari yang baru, sinar yang baru untuk semua. Dan dengan ini kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dan tentunya kita dapat pelbagai perkongsian sebab satu Malaysia menanti selama 6 hari siapakah yang bakal memimpin negara. Betul. Dan dengan ini kami harap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah kepimpinan beliau dapat merancangkan lagi landscape ekonomi negara dan juga menyatukan kita segenap sebilang masyarakat, tak kira agama ataupun bangsa. Itulah kehendak dan juga harapan semua. Apa-apa pun kebuntuan politik kita berakhir dengan satu keputusan yang kita harapkan penerimaan daripada seluruh pelosok negara. Sedikit saya nak kongsikan, bukan sahaja di Malaysia tetapi mendapat liputan di luar negara. Seperti mana yang kita tahu, Yang Amat Berhormat mempunyai satu hubungan yang baik, hubungan antarabangsa yang baik. Anwar Ibrahim, the man who fulfilled his goal to lead Malaysia. Ini apa yang dikabarkan oleh BBC, menceritakan tentang perjuangan politik Anwar dalam tempoh lebih 20 tahun dan kebangkitannya ke jawatan tertinggi negara itu. Indonesia juga membuat satu doku yang baik sekali. Sekarang ini sedang memperkenalkan siapa sebenarnya figura di sebalik nama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perjuangan dalam politik dan sebagainya hampir 24 tahun. 24 tahun terjawab menantikan akhirnya. Satu jawatan tertinggi, pencapaian tertinggi. Itu yang kita ingin perhalusi di sini dan bukan cerita tentang sorakan lagi. Hari ini nak cerita tentang buat kerja. Dan tentunya kalau kita lihatkan semalam bercakap tentang buat kerja Anim, dengan pelantikan Perdana Menteri kita yang ke-10, bursa saham meningkat serta juga dengan mata wang Malaysia ringgit juga meningkat naik. Itu adalah satu impak yang positif di hari pelantikan beliau sendiri. Jadi sebenarnya semua rakyat Malaysia ternanti-nanti apakah yang bakal dibawakan kepada kita, siapakah kepimpinan di dalam kabinet kita. Jadi hari ini kita akan bercerita lebih panjang tentang itu. Okey, sebenarnya saya nak kongsi
kongsikan cuaca. Tapi rata-rata nampak cerah. Cuma hanyalah di kawasan Kangar sedikit pada jam 10 pagi nanti ada sedikit hujan. Tapi apa pun kita nampak di sekitar Lembah Kelang cuaca agak baik. Mungkin anda boleh kongsikan juga bagaimana keadaan cuaca di kawasan perumahan anda di ruangan komen Facebook Live MHI TV3 supaya kita sama-sama boleh tahu dan rancang perjalanan kita insya-Allah. Dan tentunya di Facebook Live itu juga kami ingin anda sampaikan apa-apa komen ataupun ucapan untuk Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan orang-orang penting yang akan berdiskusi dengan kita tentang masa depan negara. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan ucapan daripada rakyat Malaysia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sama-sama kita dengarkan. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Dengan berkat kesabaran beliau kini, bermulalah Malaysia yang baru dengan kerajaan perpaduan. Kita semua dapatlah percaya kepada beliau supaya beliau dapat menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang maju. Perasaan saya sendiri sebab daripada Tambun, dia menjadi satu Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya harap Tambun juga akan berjaya seperti Malaysia sendiri. Saya mengharapkan Datuk Seri dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan rakyat untuk menstabilkan ekonomi Malaysia dan menaikkan lagi nama Malaysia. Peluang pekerjaan kepada kami ini diperluaskan dan juga gaji minima untuk kami ini dibayar setimpal dengan pekerjaan yang kami lakukan. Lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk masuk ke dalam pentadbiran negara. Harapan saya dan rakyat Malaysia sudah semestinya mengharapkan agar Datuk Seri dapat menstabilkan ekonomi negara dan melaksanakan segala manifesto yang telah dijanjikan. Semoga usaha memperbaiki ekonomi negara dipermudah demi memelihara kebajikan rakyat yang terkesan akibat inflasi. Demi Malaysia yang lebih baik, selamat maju jaya dalam perjuangan reformasi negara Malaysia. Ya, terima kasih diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga harapan kepada anda. Sebenarnya tahniah bukan sahaja dititipkan buat mereka yang telah pun pembentukan kerajaan yang perpaduan yang dikatakan ini, tapi tahniah kepada kita rakyat Malaysia. Akhirnya kita tahu siapa Perdana Menteri dan selepas ini kita mengharapkan segala yang di manifesto yang diketengahkan pada ketika sebelum PRU dapat digerakkan dalam masa yang terdekat. Dan itu pastinya yang dan kalau dicakapkan Nadim, sebenarnya memang sangat menarik sebab kita pun tak pernah tahu ataupun pernah melalui keadaan di mana kerajaan perpaduan bagaimana agaknya di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanakah perancangan untuk negara kita dan yang penting semua menarik nafas lega. Menarik nafas lega. Kita hari ini perbincangan permulaan baharu untuk semua segenap aspek ekonomi, bagaimana dengan Malaysia 2023 dan 5 tahun kepimpinan apakah yang boleh dijangkakan. Kita bersama dengan di studio Profesor Dr. Barjoya Bardai selaku pakar ekonomi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih banyak-banyak menerima jemputan kami berkunjung di sini. Dan di secara maya kita ada Datuk Zaini Hassan, itu penganalisis politik yang tidak dapat hadir ke studio tapi masih bersama kami walaupun di dalam talian sahaja. Assalamualaikum Datuk Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tak apa walaupun mungkin jauh dari studio tapi dapat juga berbincang bersama. Baik, kita bersama dengan Profesor Dr. Barjoya Baik, hari ini adalah hari yang baru untuk semua rakyat Malaysia kerana kita dikabarkan satu berita yang semua masih tertanya-tanya tentang landscape ekonomi yang bakal kita lalui. Mungkin Profesor Dr. Barjoya boleh ceritakan sedikit sebab kita bercakap tentang kerajaan perpaduan. Apakah itu kerajaan perpaduan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya pun nak mula dengan mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya pelantikan beliau ni sudah 25 tahun 24 tahun ke belakang. Beliau sepatutnya Perdana Menteri yang ke-5. Dan terpaksa tunggu 5 Perdana Menteri baru boleh jadi Perdana Menteri. Tahniah. Dan kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang sangat compassionate tentang
compassionate tentang kesejahteraan isi rumah, kemiskinan dan kesejahteraan rumah. Jadi kita sangat mengharapkan bahawa ini akan diterjemahkan ke dalam beberapa aktiviti yang penting dalam ekonomi. Sebagai latar belakang, sebenarnya ekonomi Malaysia adalah salah sebuah ekonomi yang sangat cemerlang. Dalam tempoh 76 tahun kita telah berkembang sangat pesat. Dan dalam tempoh 30 tahun yang lepas, ekonomi Malaysia dianggap sebagai ekonomi yang telah tumbuh pada kadar yang tidak disebut bahawa ini satu miracle. Kerana pertumbuhan ini lebih tinggi daripada kebanyakan negara di dunia. Ini laporan daripada Bank Dunia dan IMF. Tetapi hasil daripada pertumbuhan yang pesat itu, kita menghadapi masalah di Malaysia di mana lebih 50% daripada isi rumah penduduk di Malaysia mengatakan mereka tidak merasa nikmat pembangunan yang pesat ini. Mereka masih ditakut lama. Lebih 50% daripada kumpulan pekerja masih mendapat gaji kurang dari RM2,000 seorang. Dan ini merupakan tahap kemiskinan kerana tahap kemiskinan kita RM2,208. Jadi cabaran yang paling penting di dalam ekonomi hari ini ialah cabaran apa yang dipanggil inclusivity. Bagaimana nak membawa yang lebih 50% daripada isi rumah itu ke hadapan untuk menikmati bersama pembangunan yang pesat ini. Jadi kita memang tahu juga yang Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang yang dikenali ramai di negara maju, di US, di Eropah. Semalam orang yang pertama telefon dia pun Pak Jokowi dan Presiden Erdogan. Jadi maknanya kita tahu kaliber itu yang akan dapat menarik pelabur-pelabur asing. Tapi kita tidak sangat mengharapkan pelabur asing untuk datang dengan segera kerana kita tidak mahu beliau juga terjerat masuk dalam model yang lama di mana kita membangun dengan cepat menggunakan FDI tetapi mengabaikan isi rumah. Kita nak beliau cuba memikirkan bagaimana nak membawa isi rumah ini. Dua aspek yang paling penting. Beliau patut memikirkan bagaimana nak mengawal inflasi, mengawal kos sara hidup supaya semua isi rumah sekurang-kurangnya sejahtera, tidak merana kerana harga sentiasa naik hari-hari. Keduanya, beliau perlu memikirkan bagaimana nak menaikkan pendapatan isi rumah, pendapatan kumpulan pekerja tadi, pendapatan orang yang bekerja sendiri, petani, peladang dan layan, orang yang bawa Grab, yang bawa semua ini merupakan kumpulan yang hari ini sangat memerlukan bantuan itu. Baik. Jadi itu merupakan asas sebenarnya. Ya, itu sedikit pengenalan awal. Apa yang kita boleh gambarkan dengan keadaan ekonomi semasa yang perlu diberi perhatian untuk pembentukan kerajaan perpaduan yang baru. Kita juga bersama dengan Datuk Zaini. Di awal selepas PRU ada ke sini dengan jangkaan-jangkaan yang dikongsikan juga. Hari ini kita bersama sekali lagi untuk mengetahui bagaimana permulaan baru yang terbaik. Datuk Zaini, mungkin sebagai pengenalan awal, kerajaan perpaduan yang dikatakan, apa yang perlu rakyat fahami tentang pembentukan kerajaan perpaduan yang baru ini? Silakan. Ya, terima kasih studio. Saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 semalam. Setelah kita berhadapan dengan drama politik selama seminggu. Syukur Alhamdulillah kerana seminggu. Betul. Bukan 500 hari atau 400 hari. Betul. Kita dapat menyelesaikan dalam masa seminggu. Saya rasa itu adalah satu kematangan politik yang telah berlaku. Walaupun ada drama-drama itu adalah biasa. Itu biasa dalam konteks Malaysia, itulah biasa. Jadi kita harap bahawa kerajaan perpaduan yang telah dibentuk ini menerusi satu formula yang telah diwujudkan dapat bertahan lama, dan itulah harapan kita supaya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat meneraju negara
sehingga ke pilihan raya yang akan datang dalam tempoh 5 tahun. Itu adalah amat penting. Kita tak mau lagi berlaku sebagaimana yang lepas, di mana dalam satu season pilihan raya kita ada 3 Perdana Menteri. Jadi kita tak mau benda itu berlaku. Walaupun kita dengar ada desas-desus mengatakan bahawa ada pencaturan masih lagi berlaku walaupun Perdana Menteri telah dibentuk, tapi saya rasa janganlah, sebagaimana yang Profesor kata tadi, kita harus kita kena bergerak ke hadapan lah. Bergerak ke hadapan, kita harus juga mengambil kira dari segi faktor kemelesetan ekonomi global yang akan berlaku pada tahun depan, di mana negara kita harus menangani cabaran tersebut dengan baik. Jadi saya rasa pembentukan kerajaan ini, kita semalam pelantikan seorang Perdana Menteri telah dijalankan, dan next phase saya rasa ialah pembentukan kabinet itu sendiri. Jadi kita nak lihat siapa dia komposisi kat situ, siapa nak jadi Menteri Kewangan misalnya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri akan menjadi Menteri Kewangan ataupun tokoh lain dan sebagainya. So, itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh seluruh rakyat, bagi pastikan bahawa kerajaan perpaduan itu wujud dengan erti kata yang betul. Jadi kita tunggu bagaimana perjalanan itu akan berlangsung, kerana itu adalah sesuatu yang amat penting. Baik. Siapa dia menteri yang akan melaksanakan dari segi hal ehwal ekonomi, hal ehwal keuangan dan lain-lain. Saya rasa itu adalah amat penting sekali. Okey, Datuk Zaini, kita nak ada sedikit rentetan daripada perkongsian kita tentang kerajaan perpaduan ini. Sekarang ini yang dikatakan kerajaan perpaduan apabila Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga GPS. Cuma statement baru-baru ini yang dikeluarkan mengalu-alukan parti lain, terutama sekali mungkin kita harus jurukan kepada Perikatan Nasional lah kan, untuk turut sama dalam kerajaan perpaduan. Apa yang kita nampak gambaran yang mungkin boleh dijangkakan oleh rakyat Malaysia sendiri melihat pada situasi ini? Komen daripada Datuk Zaini sendiri. Ya, saya rasa kita juga perlu ada satu front pembangkang yang kuat. Jadi kalau semua orang duduk dalam satu bowl, satu basket, jadi saya rasa itu tak berapa kena lah. Kita harus dalam sistem demokrasi, kita harus juga ada kerajaan dan juga pembangkang. Pembangkang itu harus kuat, dan kita harus menerima hakikat bahawa PN, kalau dia berada PN dan PAS, apabila berada dalam blok pembangkang, dia akan menjadi satu blok yang kuat sebagai satu mata dan telinga rakyat. Mata dan telinga rakyat. Jadi kita harus ingat bahawa macam-macam janji telah ditaburkan dalam pilihan raya yang lepas. Termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menjanjikan bahawa free toll, minyak akan turun. Sedangkan itu adalah sesuatu dari segi ekonomi, mungkin boleh tanya Profesor, itu adalah sesuatu yang bukan senang dapat dilaksanakan kalau kita nak wipe out 50 bilion kalau kita nak bagi free toll, dan begitu juga dengan menurunkan harga minyak, pasal dia akan melibatkan jumlah subsidi yang besar. Jadi kita nak tengok macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan janji-janji manis beliau dalam masa kempen dan dalam erti kata hakikat sebenar semasa beliau memerintah. Jadi saya rasa itu adalah cabaran yang besar yang beliau hadapi, dan saya rasa semalam pun beliau telah menyatakan dalam press conference di Sungai Long, beliau ada menyatakan tentang prestasi 100 hari beliau, iaitu daripada 24 November sehingga 4 April. Saya rasa itu juga, dan beliau menekankan, sebagaimana Profesor kata, beliau menekankan tentang kos sara hidup. Itu adalah agenda nombor 1 beliau. Ya. Baik, Datuk Zaini, sebenarnya bila berbincang tentang perkara ini, banyak lagi perkara yang kita ingin kupas dan perincikan. Tapi sementara itu kita ingin berehat sebentar, dan kita akan kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Ya. Fokus utama saya ialah ekonomi. Saya bersyukur kerana hari ini dan sebelumnya keadaan dan keyakinan pelabur juga berubah. Ringgit diperkuat dan bursa saham lebih segar.
Ya, itu sedikit kapsul yang kita mampu bawakan berkaitan dengan persidangan yang telah pun berlangsung semalam. Pastinya banyak statement-statement yang diambil pakai untuk perbincangan. Terutama sekali apabila kita nak memulakan permulaan baharu bagi bukan sahaja Perdana Menteri tapi form a team kabinet baharu yang dijangkakan. Kembali bersama dengan kami dengan Profesor Dr. Barjoya Bardai selaku pakar ekonomi dan juga angle yang berbeza. Kita bawakan Datuk Zaini Hassan selaku penganalisis politik. Mungkin Daya nak kongsikan juga? Saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Barjoya. Boleh cakap tentang merancangkan landscape ekonomi dan juga pembangunan negara kita. Kita nak tahu juga di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana agaknya apa yang harus dilakukan ataupun apa yang bakal dijangka untuk polisi ekonomi negara kita. Saya menganggap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang sangat jimat dan cermat. Dia dah berjanji nak mengurangkan kabinet separuh. Jadi kemungkinannya beliau sendiri akan menjadi Menteri Keuangan. Dan kemungkinannya dia akan menurunkan belanjawan. Walaupun belanjawan telah diluluskan, kita naikkan, bukan diluluskan, telah dibentangkan dan dinaikkan 50 bilion berbanding dengan tahun lepas. Tapi saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan gunakan belanjawan itu dan akan menggunakan belanjawannya sendiri, mengurangkan belanjawan untuk perkhidmatan awam. Dan saya melihat subsidi mungkin sasaran. Beliau mempunyai dilema bagaimana, adakah nak menurunkan subsidi ataupun untuk mengekalkan subsidi sekurang-kurangnya untuk tahun ini dan kemudian merancang untuk 4 tahun berikutnya mengurangkan subsidi untuk mencapai belanjawan berimbang di akhir 5 tahun pemerintahannya. Dan saya rasa kita tidak akan ada masalah menerima pelabur asing untuk datang. Akan lebih ramai pelabur asing datang. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana nak menstruktur semula ekonomi. Dan menstruktur semula ekonomi ini merupakan satu usaha jangka pertengahan dan panjang. Mungkin tidak dapat dilihat kesan semuanya dalam tempoh pemerintahan ini, tapi beliau perlu melakukan ini. Kalau tidak, kita akan berterusan sampai bila-bila keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi misalnya beberapa manifesto yang beliau pernah kemukakan, misalnya menghapuskan tol, itu bukan satu usaha yang boleh dilakukan serta-merta. Kita tidak boleh menjangka besok tol akan dihapuskan. Kerana yang seperti Datuk sebut tadi, 50 bilion kehilangan pendapatan kepada syarikat tol. Tapi kita boleh memikirkan bagaimana misalnya mewujudkan satu kaedah atau sistem perlindungan sosial dan kita masukkan plus itu ke dalam syarikat perlindungan sosial itu untuk menjana pendapatan bagi syarikat itu. Jadi setiap tahun akan ada pendapatan 10 bilion yang boleh digunakan sebagai asas untuk mengagihkan faedah kepada kumpulan yang memerlukan ini misalnya. Kerana kita berbalik kepada untuk memastikan kos sara hidup tidak terlalu tinggi bagi rakyat. Kita tahu inflasi, kita tahu kadar OPR juga meningkat sepanjang tahun ini 3 kali, beberapa kali juga kadar OPR meningkat. Mereka yang melakukan pinjaman dan sebagainya memang sengsara lah boleh dikatakan. Jadi terkesannya daripada bermulanya pandemik sehingga ke saat ini. Kita nak minta juga pandangan daripada Datuk Zaini melihat kepada polisi ekonomi yang mungkin akan diperkenalkan di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedikit komen daripada Datuk. Ya, saya rasa apabila kita melihat Perdana Menteri mentadbir negara, kita melihat bahawa polisi kita ni berubah demi berubah. Kita melihat pada zaman kepimpinan Datuk Tun Dr. Mahathir, pada masa itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menekankan tentang manufacturing a nation. Negara yang menekankan kepada soal pengeluaran, perindustrian dan sebagainya. Tetapi apabila datang kepimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badri Tun Abdullah, kita melihat bahawa beliau telah membuat satu adjustment sedikit di mana beliau menekankan tentang soal pertanian
dan sebagainya. Walaupun dari segi economic of scale Malaysia ni adalah kecil berbanding dengan China, lebih baik kita import. Tetapi beliau menekankan tentang soal pertanian. Kemudian datang pula pemerintahan Datuk Seri Najib di mana beliau lebih kepada soal-soal ekonomi, makro, infrastruktur dan sebagainya. Jadi sekarang kita berhadapan dengan seorang lagi figura Perdana Menteri yang akan membawa negara ini, saya rasa harus ada kesinambungan tersebut. Kita harus ingat bahawa kos sara hidup tinggi. Kos sara hidup ini adalah kebanyakannya ialah food on the table lah. Makanan kita atas meja setiap hari tersebut. Kita beli di mana kita beli dekat supermarket dan sebagainya. Nilai wang kita dah semakin mengucuk. Barang yang kita dapat tu sedikit. Sayur-sayur, ikan-ikan, harga dia mahal dan sebagainya. Kita harus ingat, kita harus beri pertumbuhan terhadap food security itu sendiri. Kita harus ingat bahawa dulu masa zaman Pak Lah, kalau tak salah saya, kos import makanan pada masa itu lebih kurang, kalau Profesor boleh betulkan saya, lebih kurang dalam 17 bilion pada masa itu. Tapi sekarang selepas 3-4 Perdana Menteri ini, dia telah melonjak kepada 40, 50, 60, 70 bilion. Jadi dia telah melibatkan berganda-ganda. Itu menyebabkan harga barang pun menjadi mahal disebabkan oleh fluctuation dalam currency kita dan sebagainya, menyebabkan mahal. Jadi saya rasa Perdana Menteri sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, harus memikirkan soal itu juga. Because dia ada tempoh 100 hari inilah. Matlamat pertamanya ialah untuk menangani kos sara hidup. Kos sara hidup tu dia melibatkan makanan. Kebanyakannya makanan. Kalau orang tak makan, orang mati. Jadi sekarang ni kos makanan itu meningkat. Jadi saya rasa beliau harus memikirkan macam mana kita nak galakkan lebih banyak sektor pertanian, modernization dalam agriculture, macam mana nak meningkatkan yield pesawah padi yang mana 1 hektar masih lagi, saya rasa dia punya yield dia masih lagi kurang daripada 10 tan, metric tan. Macam mana nak meningkatkan benda-benda tu? Saya orang pesawah. Saya datang daripada Kedah. Misalnya, keluarga saya adalah keluarga pesawah. Saya melihat bahawa cara hidup pesawah di Kedah contoh dia, 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, saya dah 50 tahun lebih. 50 tahun dulu sampai sekarang sama. Saya sekarang ni dah second generation. Sawah padi dah jatuh kepada saya. Saya mengusahakan sawah padi, saya tengok tidak ada peningkatan dari segi yield tersebut, dari segi pendapatan saya sendiri. Bayangkan kalau saya berada di kampung. Itulah pendapatan saya yang tidak cukup setiap musim. 2 bulan, 3 bulan baru kita dapat hasil kita. Dengan pelaburan beli benih, baja dan sebagainya yang tidak berbaloi dengan pendapatan yang kita dapat. Jadi saya rasa kerajaan harus memikirkan bukan saja dari segi nak tarik FDI, memanglah FDI akan masuk dan sebagainya, tetapi adalah soal perut kita, politik perut, food on the table dan sebagainya. Saya rasa Prof boleh ulas lagi. Baik, Prof nampaknya mengangguk dari tadi seperti setuju. Mungkin boleh rukaikan sedikit daripada Dr. Zaini tadi. Okey, kita menganggarkan bahawa tahun hadapan akan menjadi satu tahun yang mencabar. Kerana kita akan melihat seluruh dunia akan menghadapi kegawatan. Jadi persoalannya, adakah kita akan terkesan oleh kegawatan itu sedang ekonomi kita hari ini sedang melonjak naik menuju ke puncak, maknanya dijangkakan kita akan mencapai puncak dalam tahun 2025. Tapi kalau kesan kegawatan luar berlaku, apakah kita mungkin juga akan ditarik masuk ke dalam kegawatan? Saya yakin bahawa kita tidak akan keluar, tidak akan masuk ke dalam kegawatan. Kita akan terus berkembang, tapi kadarnya akan semakin rendah. Dijangkakan tahun ini kita boleh mencapai 7.5 atau 8%. Tahun depan mungkin 4.5, kemudian 3.5. Tapi di masa yang sama kita ada satu kesan lagi, kesan kos barang yang meningkat. Hari ini macam Datuk sebut tadi, kita mengimport lebih 65 bilion barang-barang makanan saja. Bawang kita import lebih 80%, kubis dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh mempunyai strategi penggantian import
dan strategi keselamatan makanan. Dua yang perlu kita laksanakan, dan kita perlu bawa teknologi, dan kita perlu kerah anak muda kita untuk memulakan perniagaan pertanian moden. Aerofonik, dan apa-apa lain yang berkait dengan hari ini kita boleh buat vertical farming pun misalnya. Jadi kalau ini boleh dilakukan, walaupun projeknya mungkin kecil-kecil bagi setiap satu, tapi secara menyeluruh dia boleh menambah pendapatan. Baik, Prof. Sebenarnya saya nak sentuh sedikit sahaja, iaitu tentang ringgit tertinggi dalam 2 bulan untuk Malaysia, dan juga bursa saham naik lebih 50 mata, kenaikan harian kiranya yang terbesar tahun ini. Mungkin boleh kongsikan impak positif yang berlaku atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kongsikan bersama kami secara ringkas, Prof. Okey, sebenarnya memang pelabur asing telah anticipate, menganggarkan bahawa ekonomi politik Malaysia senaruhnya akan berubah. Jadi kalau kita tengok pasaran saham kita menjunam sampai 1,300, kemudian mengalih arah dan mula menaik. Dan ramai meramalkan bahawa kesan daripada keputusan pilihan raya ini pasaran saham akan jatuh. Saya berpendapat bahawa itu tidak berlaku kerana the positive sentiment dalam pasaran telah menyebabkan dia naik, dan perlantikan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya sudah diramalkan sejak sebelum pilihan raya pun. Jadi itu yang telah menyebabkan pasaran mula menaik, dan saya rasa dia akan terus menaik, tetapi ada hadnya kerana Amerika masih terus, Federal Reserve terus-menerus menaikkan kadar OPR-nya. Dan kalau mereka terus menaikkan kadar OPR, pelabur-pelabur asing masih terus berminat dengan US dollar dan pelaburan dalam US dollar. Jadi ini kita merupakan had lah sedikit. Okey, daripada Datuk Zaini sendiri, kita tak sempat nak sentuh tentang jangkaan kabinet baharu ini. Harapannya daripada Datuk Zaini melihat pada tim yang mungkin bakal di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara ringkasnya, mungkin boleh dikompilasikan, silakan. Ya, kita seluruh rakyat Malaysia menantikan pengumuman tersebut dengan penuh demparan dan penuh harapan. Sebagaimana tajuk kita hari ini, permulaan baru. Ia adalah satu permulaan baru. Kita mahu melihat bahawa komposisi kabinet tersebut dilakukan secara terbaik dan juga mempunyai tokoh-tokoh yang terbaik. Kita harus ingat bahawa kita perlu mempunyai menteri-menteri yang berkaliber bagi pastikan permulaan yang baru ini dapat dicapai lah. Saya rasa itu adalah amat penting dalam proses pembangunan semula negara sehingga ke 5 tahun akan datang. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Zaini Hassan, penganalisis politik bersama kita secara maya, dan juga Profesor Dr. Barjoya Bardai, selaku pakar ekonomi yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita harapkan perbualan bukan sahaja setakat untuk menutup lubang di jalan, banjir, longkang yang tersumbat. Kita harapkan ada lagi isu-isu yang lebih kuat untuk diperbahaskan, seperti perubahan iklim yang ekstrim dan juga alam sekitar yang semakin lama semakin membimbangkan. Itu yang kita harapkan, lebih intelektual perbincangannya. Dan tentunya persediaan negara kita untuk menghadapi ekonomi yang lebih mencabar pada tahun hadapan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Dan Anim, selepas ini ada banyak lagi perkongsian kita kan? Minggu Saham Amanah Malaysia. Kali ini di Port Dickson katanya. Nanti Daya akan kongsikan bersama dengan anda semua. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini.
Bawakan Podexin. Baik, itu dia sedikit perkongsian video daripada Minggu Saham Amanah Malaysia yang katanya telah berlangsung 20 tahun sebenarnya. Ya, dan tahun ini juga tidak tertinggal, tidak terlepas, dan saya bersama dengan seseorang daripada Amanah Saham Malaysia, iaitu Encik Norman Muhammad Nawi, iaitu Ketua Pemasaran dan Publicity Amanah Saham Nasional Berhad. Selamat datang. Terima kasih. Baik, saya nampak di atas meja saya penuh dengan barang-barangan. Saya pasti tentunya daripada Minggu Saham Amanah Malaysia sendiri. Betul. Jadi, mungkin boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya Minggu Saham Amanah Malaysia ni? Terima kasih, Daya. Ya, sama-sama. Jadi, Minggu Saham Amanah Malaysia ni merupakan acara tahunan yang memfokuskan ke arah financial literacy ataupun literasi kewangan lah kita panggil. Di mana Minggu Saham Amanah Malaysia ni kita telah lakukan sebanyak 20 tahun, daripada tahun 2000 lagi. Dan hasil daripada transformasi PNB baru-baru ini, tahun 2020 dan 2021 kita buat dalam konsep digital secara maya sepenuhnya. Cuma pada tahun 2022 ni kita kembali ke secara fizikal dan kita pilih tempatnya di Port Dickson, khususnya di kawasan lapang berdekatan dengan Pantai Batu 1 Port Dickson. Ataupun kalau landmark yang kebiasaannya kenal berdekatan dengan waterfront lah. Itu memang semua orang tahulah kalau ke situ. Dan katanya bermula daripada 24 hari bulan sampai 30. Jadi saya nak tahu juga bila bercakap tentang literasi kewangan, bagaimana diterjemahkan yang dibawakan oleh PNB ataupun ASNB, dan apakah program-program yang ada dalam seminggu ni? Okey. Jadi kalau kita sebut literasi kewangan ni merupakan satu benda yang bukan asing lah daripada ASNB dan PNB. Kita memang sentiasa melakukan aktiviti literasi kewangan dan sebenarnya memang hampir setiap minggu kita ada program. Baik. Secara fizikal maupun secara digital. Jadi bila Minggu Saham Amanah Malaysia ni ataupun singkatannya kita panggil MSAM. MSAM 2022 ni kita bawakan tema literasi kewangan secara hibur didik dan berkonsepkan karnival keluarga. Menarik. Hibur didik maksudnya bukan sahaja orang dewasa, anak-anak pun sama boleh belajar dan kiranya education dan masa yang sama kita berhibur, begitu? Betul. Dan bercakap tentang MSAM 2022 ya. Contohnya ada orang yang datang macam boleh ke kalau kita nak datang dekat situ nak buat pelaburan ataupun nak memulakan pelaburan, bolehkah mereka mendapat khidmat tersebut di MSAM? Boleh. Jadi kalau saya boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan MSAM 2022 ni, sekiranya mana-mana pengunjung nak buat pelaburan ataupun daftar akaun, kita ada kaunter perkhidmatan yang kita buka khusus. Full-fledged seperti cawangan-cawangan kita sebenarnya. Jadi di situ boleh dapatkan cara macam mana nak buka akaun, nak tambah pelaburan, dapatkan khidmat nasihat kewangan berdasarkan pelaburan sedia ada berkaitan pewarisan unit amanah, wakaf ASNB pun turut diceritakan. Maksudnya untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang pelaburan pun tak ada masalah. Maksudnya di situ mereka boleh diberikan pendidikan ataupun pencerahannya. Betul. Termasuk juga ramai mungkin yang masih belum sedar, aware, yang nak daftar ASNB ni sebenarnya hanya perlu menggunakan aplikasi mobile saja. Sahaja. Itu je. Itu je. Tapi mungkin tak berapa familiar ke, tak berapa familiar. Jadi kita di Port Dickson ni kita bawakan khidmat nasihat macam mana cara-cara nak buat. Dan mungkin satu lagi perkara yang ramai risau adalah kalau nak melabur ni kena bawa duit cash ke? Ya, ini orang risau ni kan? Yes. Jadi sebenarnya boleh buat pelaburan menggunakan kad debit. Lagi mudah. Ya, betul. Kalau kita ke mana mesti bawa handphone, mesti bawa dompet, mesti ada kad bank. Betul. Jadi tak perlu risau bawa duit tunai banyak, risau kalau apa-apa terjadi ke kan. Kad debit saja pun dah boleh mula melabur. Baik, semudah itu. Dan juga untuk bagi mereka yang mungkin duduk jauh lah yang tak dapat mengunjungi MSAM ni, ada apa-apa program atau promosi lain yang mereka boleh sertai? Semestinya. Jadi mungkin para pengunjung pun, para penonton semua boleh nampak di set kita ni pun ada beberapa hadiah yang kita sediakan. Jadi hadiah ni ada sebahagiannya eksklusif di Port Dickson. Tapi ada kebanyakannya juga yang kita bawa ke cawangan-cawangan ASNB seluruh Malaysia, termasuk juga dengan cas jualan percuma untuk tabung-tabung unit amanah harga berubah ASNB. Selama tempoh Minggu Saham berlangsung daripada 24 semalam sehinggalah ke 30 hari bulan. Maksudnya harus kejar dalam waktu itu ya? Betul. Kalau nak sama-sama sertai kalau tak dapat datang Port Dickson. Jadi adakah ini antara barangan-barangan yang akan dihadiahkan?
Dia berdasarkan kepada satu pelaburan yang dibuat, yang keduanya aktiviti-aktiviti yang disertai lah. Dan kebanyakannya ada yang bersifat secara santai, secara mudah pun dah boleh dapat hadiah. Tak semestinya melabur pun boleh dapat juga. Baik, yang penting kunjungi kami di Port Dickson. Betul. Kalau boleh kunjungi, kita kunjungi. Sambil-sambil kat Port Dickson tu ada macam-macam lagi yang menarik. Kan selain dari MSEM. Dan juga kita nak tanya berbalik pada literasi kewangan. Ya. Jadi apa yang boleh dikatakan mengenai golongan belia dan pelaburan? Macam mana MSEM apa kiranya approach atau menyantuni golongan ini? Okey, jadi bila masa kita bercakap pasal pelabur muda ni, nak tak nak saya selalu sebutkan pasal masa lah. Masa ni sangat penting sebab orang muda ada masa dan kadang-kadang tak perlu tergopoh gapah. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita cuba terapkan dalam program-program kita di Minggu Saham. Berkaitan dengan isu-isu yang melanda golongan muda. Contohnya, macam mana nak mulakan penambungan daripada awal, macam mana nak buat perancangan keluarga dan untuk diri sendiri jangka panjang dan sebagainya. Semua ada di Minggu Saham Amanah Malaysia kita. Maksudnya bukan sekadar satu haluan sahaja, tetapi pelbagai perkongsian dan nasihat kewangan yang boleh diberikan. Dan termasuk juga secara digital. Jadi kita tahu orang muda kita ni kalau nak secara fizikal, secara formal tu mungkin susah ke kan. Jadi kita ada dua-dua. Ada formal, ada juga secara santai dan digital. Baik, okey. Jadi bila dah bercerita tentang untuk menarik anak-anak muda juga untuk datang ke MSEM ni, kita nak tahu juga apakah harapan MSEM untuk kali ini 2022. Jadi MSEM 2022 ni saya suka meletakkan dia sebagai satu keraihan. Kita nak meraihkan betapa disiplin kita dalam menabung dan betapa susahnya kita cuba nak tangguhkan perbelanjaan yang bukan keperluan. Inilah masanya kita meraihkan bersama-sama. Termasuk juga ada program yang untuk semua lapisan masyarakat, sama ada datang sendiri atau berkeluarga. Dan saya juga suka untuk menjemput para pengunjung semua ke Minggu Saham Amanah Malaysia sehingga 30 hari bulan ini, terutamanya pada hari Ahad. Baik. Kalau ada mana-mana ibu bapa, kita ada program mewarna, boleh daftar secara walk-in. Itu dia. Mungkin ada hadiah istimewa untuk anak-anak ya. InsyaAllah. Jadi jangan lupa datang juga. Kalau nak tahu perkembangan, boleh ke MSEM 2022 di Facebook dan juga Instagram rasmi ya. Ya. PNB.ASNB, betul? Ya, betul. Jadi jangan lepaskan peluang. 24 sampai 30 hari bulan sahaja. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nurman Muhammad Nawi, dan jangan lupa ya, janjinya sampai 30 hari bulan je. 30 hari bulan. InsyaAllah lah saya datang ke Port Dickson. Jemput. Baiklah. Jemput semua. Ya, kita berehat sebentar. Anda semua jangan ke mana-mana kerana Anim ada perkongsian juga bersama dengan seseorang dan bersama dengan saya sebentar lagi. Semuanya dalam Malaysia Hari Ini. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Antara saluran yang mungkin boleh menjadi pilihan anda di luar sana untuk perbanyakkan kebaikan pada hari Jumaat yang barakah, insya-Allah. Itu dia tadi sedikit pengenalan awal, tapi kalau mungkin anda ingin mengetahui apakah inisiatif yang dilakukan dan mungkin usaha yang menjadi saluran kepada anda yang nak melakukan kebaikan, ayuh kita bersama dengan seorang individu yang pastinya tidak asing lagi selaku Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri. Kini secara maya sahaja kita sempat bawakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebab apa secara maya? Sebab Ustaz kini berada di Mekah ya. Terima kasih Ustaz. Dah masuk subuh katanya. Tak harap tidak mengganggu ya. Baru ada subuh, kejap lagi terus mayang insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey Ustaz, kita terus saja ke topik hari ini. Setiap kali Ustaz datang ataupun secara maya bersama dengan kami di MSI, ada sahaja topik yang dibawakan untuk sedikit kesedaran kepada kita di luar sana. Kali ini, jauhi muflis di akhirat. Apa yang dikatakan Ustaz dengan kita ni mungkin akan diragut sebagai seorang muflis di akhirat? Mungkin Ustaz tak kongsikan. Okay, bismillah, alhamdulillah. Bila kita bercakap tentang muflis di akhirat ni sebenarnya adalah topik yang ada kaitan dengan situasi kita pada hari ini. Iaitu apabila kita banyak bercakap tentang orang, banyak hina orang, banyak kutuk orang, ngumpat dan sebagainya. Ada satu hari Nabi SAW bertanya pada para sahabat, Atadruna mal muflis? Adakah kalian tahu siapa dia yang muflis?
Maka para sahabat jawab, al-muflisu fina man la mata'a lahu wa la dirham. Orang yang muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada duit, tak ada harta benda, man la dirham, tak ada harta benda langsung lah kan. Jadi biasalah, itulah standard kita kalau kita cakap muflis tu macam itulah. Tadi pun baru kita berbicara tentang pelaburan dan sebagainya. Maka Nabi SAW bawakan satu perspektif yang berbeza, iaitu yang muflis di kalangan umat aku adalah orang yang datang dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Dalam riwayat yang lain, dia bawa kebajikan-kebajikan, pahala-pahala sebesar gunung. Tetapi dia datang dalam keadaan dia dah hina orang yang ini, dia dah kata kat orang ini, dia dah makan harta orang yang ini, dia dah pukul orang ni, dia dah menumpahkan darah orang ni. Maka akan diberikan pahala dia kepada orang tersebut. Dan juga akhir sekali bila pahala dia dah habis, maka dosa orang tu pula yang akan transfer pada dia. Jadi akhirnya dia jadi muflis yang sebenar-benar. Sebab muflis dekat dunia masih lagi kita boleh kembali, kita boleh berjaya semula insya-Allah. Tetapi muflis dekat akhirat, bila habis semua pahala diberikan kepada orang yang kita hina, kita kutuk, kita caci, kita mumpat dan sebagainya, habis pahala kita, dosa dia pula kita ambil, maka itu dah rugi yang sebenar-benarnya. Ya, baiklah. Untuk mengelakkan daripada terus berasa rugi, pastinya kita harus perbanyakkan kebaikan, Ustaz, kan? Mungkin hari ini juga kita nak salurkan kepada mereka di luar sana bagaimana cara terbaik untuk mereka berinfak. Mungkin Ustaz nak kongsikan juga peluang kepada mereka di luar sana. Betul. Jadi nak elakkan muflis, kita kena banyakkan amalan, dan amalan yang banyak antaranya kita kena stop dulu daripada mengumpat, kan? Kemudiannya kita kena usaha untuk bertaubat dan juga kita berinfak sebanyak-banyaknya. Dan antara cara untuk kita berinfak antaranya adalah dengan melalui Pertubuhan Mihrab yang sedang dalam proses sekarang ni membina semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang. Kita nak buat semula masjid yang baru insya-Allah untuk jemaah kita di Sungai Chuh Rawang tu yang sekarang ni berada dalam keadaan yang uzur masjidnya, jemaahnya sampai solat di luar, kan, dalam keadaan panas, ataupun sekarang ni musim hujan, berada dalam hujan dan sebagainya. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk membina semula masjid tersebut. Pihak Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang alhamdulillah telah lantik Pertubuhan Mihrab untuk kumpulkan dana bagi pembinaan masjid ini. Dan selain daripada itu, kita juga sedang membangunkan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang sampai sekarang masih lagi menyewa bangunan kedai untuk sesi pembelajaran, tapi tentu sekalilah ruang dan juga kemudahan yang sedia ada sangatlah terhad, kan? Pelajar bertambah-tambah setiap tahun, tapi kita panggil apa, bangunan akademiknya masih lagi terhad lah, kan, dekat ruang kedai je, kan. Jadi syukur alhamdulillah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra dah beli satu bidang tanah yang kita boleh kata kawasannya kawasan yang perdana lah, prime di Gombak, kan? Kawasannya cantik sangat, tapi tentulah ada tanah saja tak cukup. Kita perlukan dana yang diperlukan untuk membina bangunan tersebut, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mudah-mudahan bila dah siap nanti kita akan lengkapkan dengan kemudahan-kemudahan fasiliti seperti selain daripada sekolahnya, macam-macam lagi lah. Kita akan jadikan one stop center insya-Allah untuk umat Islam di kawasan Gombak dan sekitarnya, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Sedikit lagi mungkin perkongsian, kalau yang paling mudah sekali mereka boleh QR code saja, Ustaz, ya, kalau nak melakukan Ustaz, mungkin nak mengajak mereka di luar sana menjentik hati kita pada hari Jumaat ini, bagi mereka yang mungkin sukar, kan, untuk mengeluarkan, berkongsi dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. Mungkin daripada Ustaz tu sampai kepada rakyat, kan? InsyaAllah. Jadi bila kita fikirkan je, dosa kita terlalu banyak dan kita risau perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh muflis di akhirat. Lagi-lagi zaman social media sekarang, kan. Di hujung jari saja kadang-kadang kita boleh mengata orang, hina orang, kutuk orang dan sebagainya. Jadi apa kata kita ambil peluang pagi Jumaat ni, Allah Ta'ala telah pilih kita di kalangan mereka yang tonton MSI. Ada peluang, buka saja infakmihrab.com. Mudah-mudahan ia salah satu daripada cara untuk kita boleh menebus dosa-dosa kita, membanyakkan amalan kita agar supaya kita tidak muflis di akhirat nanti. QR code ada tertera, dan juga selain daripada QR code ni, yang agak mudah juga bagi saya adalah buka saja website Infak Mihrab. Senang saja. Tekan saja dekat ujung jari kita. InsyaAllah mudah-mudahan
pahala yang bersambung berterusan untuk kita semua. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri selaku Duta Pertubuhan Mihrab. Ustaz jaga diri ya. Saya dengar Jeddah dah bertukar daripada debu kering kepada banjir jalan sungai ya. Ya. Ya, kita harapkan yang terbaik untuk Ustaz. Jaga diri baik-baik. Sampaikan salam kami juga kepada mereka yang berada di sana insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita akan melakukan pengakhiran ataupun dah berada di minit-minit akhir MHI, jom sama-sama kita saksikan sedikit bingkisan ini. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Baiklah. Sedar tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung hari ini pun kan sebab memang rancak sangat berdiskusi. Baik, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Jangan lupa untuk ikuti kami 9.30 pagi esok macam biasa. Setiap hari kita ada sekarang ni. Jadi jangan risau. Kalau tertinggal hari ini, esok tunggu depan TV 9.30 pagi dengan perkongsian pelbagai lagi dalam Malaysia hari ini. Ya, jadi hari ini hari Jumaat, hari penuh barakah dan juga hari yang insya-Allah memulakan Malaysia yang baru untuk semua selapis segenap lapisan masyarakat Malaysia. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan terus menyokong kami. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.